Hai semua, saya Cikgu Chia. Mari kita sambungkan pembelajaran bab 1 arah part 2. Sebelum masuk ke topik ini, mari kita memahami apakah itu kompas. Kompas dicipta untuk menentukan arah dengan tepat. Ini contoh rupa bentuk kompas magnetik. Kompas terdiri daripada pemuka, perumah dan jarum kompas. 8 arah mata angin boleh ternampak pada permukaan kompas. Yang penting sekali, jarum kompas sentiasa menunjuk ke arah utara. Pasti anda semua rasa hairan kan? Kenapa jarum kompas sentiasa menhala ke utara? Ini adalah kerana jarum kompas dipengaruhi oleh tarikan magnet dari kutub utara bumi seperti gambar ini. Mari kita imbas kembali kompas-kompas yang digunakan pada zaman dahulu. Antaranya, kompas jarum dicipta pada zaman tamadun Islam dan digunakan oleh pelayar-pelayar Islam di Lautan Hindi. Kompas purba Cina pula dicipta pada zaman dinasti Han yang pada awalnya digunakan untuk tujuan pelayaran. Yang akhir sekali, kompas kiblat mempunyai konsep yang hampir sama dengan kompas magnetik. Kompas ini digunakan untuk menentukan arah kiblat bagi umat Islam. Sekarang, mari kita belajar cara menggunakan kompas. Pertama sekali, berdiri menghadap objek yang ingin tentukan arah. Selepas itu, letakkan kompas pada permukaan yang rata. Ingat semua, jangan letak kompas pada tapak tangannya untuk mendapatkan ukuran yang tepat. Anda juga harus menjauhi objek besi atau magnet kerana jarum kompas akan terpesong. Seterusnya, orientasikan kompas dengan memusingkan kompas secara perlahan-lahan sehingga jarum kompas menunjukkan ke arah utara. Sekarang, masa untuk halakan arah pandangan mata anda melalui pusat kompas di arah objek. Tanya, anda dapat menentukan arah objek dengan bacakan arah objek yang dicatatkan pada permukaan kompas. Dengan contoh ini, Superman dapat tentukan makhluk asing berada di arah barat laut. Pembelajaran seterusnya berkaitan dengan bearing sudutan atau bearing azimut. Bearing ialah arah sesuatu objek atau tempat dari satu titik rujukan. Bearing sudutan ialah bearing yang diukur dari arah utara iaitu 0 darjah dan mengikut pusingan jam. Unit yang digunakan untuk mengukur bearing sudutan ialah darjah. Jadi, anda boleh ingat, bearing ialah arah, bearing sudutan pula ialah ukuran. Dengan gambar rajah ini, anda dapat mengetahui arah utara adalah sentiasa pada 0 darjah ataupun 360 darjah. Ini diikuti bearing timur pada 90 darjah, bearing selatan pada 180 darjah, dan bearing barat pada 270 darjah. Semua bearing sudutan ini boleh diukur dengan jangka sudut. Jangka sudut ini boleh dibeli di kedai buku. Misalnya, titik A, macam mana nak ukurkan bearing sudutannya? Kami boleh dapatkan sudutannya sebanyak 130 darjah selepas ukuran dengan jangka sudut. Biar kita belajar dengan lebih lanjut tentang langkah-langkah mengukur bearing sudutan. Pertama, kita mesti mengenal pasti dua titik, iaitu titik X dan titik Y. Lukis garisan lurus yang menyambungkan kedua-dua titik ini. Anda perlu menentukan titik rujukan. Dengan contoh ini, titik rujukan ialah titik X. Lukis arah mata angin pada titik X. Selepas itu, letakkan pusat jangka sudut pada titik rujukan. Dengan ini, anda dapat mengukur bearing sudutan dari utara 0 darjah hingga ke garisan XY iaitu 115 darjah.
Anda mesti sedar bahawa jangka sudut hanya mencapai maksimum sebanyak 180 darjah. Sekarang, rasanya anda akan bertanya, kalau bearing sudutan lebih daripada 180 darjah, macam mana kita boleh mengukur bearing sudutan ini? Jangan risau, anda boleh merujuk langkah-langkah berikutnya. Kita bermula dengan mengenal pasti dua titik dan lukiskan garisan lurus menyambungkan titik P dan Q. Kita menentukan titik rujukan pada titik P dan lukis arah mata angin. Ukuran di sebelah timur pastilah 180 darjah. Selepas itu, letakkan jangka sudut di sebelah barat dan mengukur sudut dari selatan ke titik Q. Ukuran yang diperoleh ialah 120 darjah. Akhirnya, tambahkan 180 darjah dengan 120 darjah. Bearing sudutan Q dari P ialah 300 darjah. Tambahan lagi, Cikgu Chia telah pun menyediakan nota-nota dan kuis untuk kelas sesi ini. Anda boleh dapatkannya dari download link di bawah video ini. Setakat ini sahajalah. Sekian, terima kasih. Bye.